Alright, Assalamualaikum. Kembali bersama saya, Aizat Ruslan. Suara jelas tak? Okey, jelas tak? Kalau jelas, reply jelas jelas, reply jelas. Jelas Okey, so pada hari ini saya akan berkongsi sedikit lah tentang beli kereta boleh kurangkan cukai tak? Alright, beli kereta dapat kurangkan cukai tak? Ini yang terkini lah. So bila kita cakap pasal beli kereta ni, dia ada dua. Sama ada kalau kita beli kereta secara cash ataupun kita beli kereta secara hire purchase. Cara pengiraan cukai dia sangatlah berbeza. Okey. Paling senang nak kira cukai paling senang untuk kira cukai, dia punya penolakan cukai. Word saya yang saya nak gunakan sebenarnya cara nak kira penolakan cukai, ataupun dalam bahasa accounting dia capital allowance dalam bahasa cukai dia capital allowance dia sangatlah berbeza. Okey. So saya bagi situasi lah. Saya bagi situasi kalaulah ni situasi satu Nampak tulisan saya? Nampak reply nampak? Tak besar. Katalah besar sikit kan. Okey. Ni betul. Ni situasi satu. Okey. Katakanlah kenapa? Tak nampak? Dakwat tak pekat. Okey. Ini situasi satu. Katakanlah you beli kereta secara cash. Okey. Dia kena tengok juga you beli kereta apa. Kalau you beli kereta first hand ataupun you beli kereta second hand. Kalau first hand, dia ada rule 150k. Okey. Kalau you beli kereta di bawah harga 150,000, you punya qualifying expenditure adalah sebanyak 100k. Apa benda qualifying expenditure ni? Qualifying expenditure ni adalah jumlah tax yang you boleh tolak. Contohnya tax you 200,000 contoh. You maksimum untuk kereta yang macam ni you boleh tolak 100k. Contohlah, saya bagi contoh. So you just bayar tax berdasarkan pendapatan you 100k lagi saja. 200k tolak 100k kan. Ini apa maksud qualifying expenditure? Adalah berapa banyak tax yang you boleh tolak. Faham So kalau you beli kereta bawah 150k, dia punya qualifying expenditure 100k. Alright. Tapi kalau you beli kereta atas, ni bawah Kalau you beli kereta atas 150k, qualifying expenditure dia akan jadi jumlah yang you boleh tolak tax. Saya guna ayat senang lah. You boleh tolak tax. You boleh tolak tax sebanyak 50,000 sahaja. Faham Okey. Tapi dia bergantung pada harga kereta. Contohnya kalau you beli kereta harga 150k, harga kereta you 130,000. You boleh tolak tax sebanyak 100,000 sahaja. Tapi kalau kereta you berharga 97,000, you boleh tolak tax sebanyak 97,000 sahaja. Dia bergantung pada harga kereta. Kalau kereta tu di atas fasa 100,000 hingga 150,000, jumlah tax maksimum yang you boleh tolak adalah sebanyak 100,000. Saya gunakan ayat yang simple supaya makcik yang tengah goreng pisang, saya tahu ada makcik tengah goreng pisang, dia tengah tengok live ni, dia boleh faham. Okay. So ini adalah ceritanya kalau you beli new car. Kalau you beli second hand car, okay, tak kisahlah whatever amount you punya harga second hand car tu, you boleh tolak tax sebanyak 50k sahaja. Alright. Tapi kalau second hand car you tu berharga 20k sahaja, 20k lah. Dia tengok harga kereta lah. Tapi kalau kereta you beli second hand, kereta Lamborghini, alright, berharga 1.6 million. You ingat boleh tolak cukai ke? 1.6 juta tu. Alright. So you boleh tolak cukai boleh. Tapi sebanyak 50k saja you boleh tolak cukai. Okay. Itu pun yang you boleh tolak cukai 50k. Tetapi bukanlah setahun sekali zap dia bagi. Okey, dia akan bagi
selama beberapa tahun lah. 4 tahun. Alright, 4 tahun barulah 50k ni settle. Maknanya tahun pertama dia akan bagi you penolakan cukai sebanyak 20k dulu. Okey, tahun kedua dia bagi penolakan cukai 10k. Tahun ketiga 10k. Tahun keempat pun 10k. Ini yang cerita dia. Alright, jadi siapa yang nak beli Lamborghini semua, declare lah tax dengan harga yang tinggi. Maknanya kalau you beli kereta Lambo, jangan declare tax 2000 saja. Faham tak? Belilah, declare lah tax dengan harga kereta yang you beli tu. Okey? Sekejap Kaki basah. Alright. Okey, belilah kereta dengan harga, nak beli apa, declare lah cukai dengan harga kereta yang you beli tu. Faham tak? Maksudnya kalau kereta you 1.6 million, you declare lah cukai 1.6 million plus dengan berapa yang cash yang you ada dekat tangan, plus dengan berapa aset yang you ada. Tapi adalah dia punya cara nak kira. Okay, so ini dia untuk yang beli cash. Tapi sekarang ni dia amat mencabar kalau you beli kereta tu secara hire purchase. Macam mana you nak kira? Saya minta maaf kalau anda kata tulisan ni kecil. Tapi saya harap dengan explanation saya, you dapat bayangan lah macam mana nak kira hire purchase. Okay, hire purchase tu apa? You beli kereta secara loan. Faham Okay. Okay. You nak beli kereta apa? Cuba you komen dekat dalam live ni. Nak beli kereta apa? Cuba komen. Tapi range lebih kurang new car, range lebih kurang 100 hingga 150k. Cuba komen. You nak beli kereta apa? Range 100 hingga 150k. Komen. Ada tak yang komen? Skyline? Skyline berapa harga? New. Okay, contohnya you nak beli Skyline lah. Okay, contohnya Skyline you. Okay, harga body saya cerita harga body Skyline you nak beli Skyline. Okay, Irfan, tolong standby untuk kira-kira sikit Contohnya harga body Skyline awak berharga 130k. Okay, lepas tu you bila you beli dengan harga 130k tu harga body. Selain daripada body, you kena register dia punya nombor plate, betul? Registration fee. Okay, registration fee maybe lah dalam, saya letak 1000 lah. Contoh kau jangan apa hal lah 1000. Okay, ni contoh. Nama pun education purpose. Okay, lepas tu katakanlah you mengada, you nak pilih nombor plate yang cantik-cantik. Okay, you nak beli nombor plate. Ni nombor plate You nak beli nombor plate yang cun. Nombor plate you tu pun harga dah 10,000. Dan seterusnya lagi apa lagi? Selain daripada tu, lagi satu road tax. You beli kereta mesti kena ada road tax, insurans, betul? Okay, road tax dan insurans ni kita letaklah katakan 5,000. Alright. So inilah. Okay, so yang mana satu kita boleh kenal pasti sebagai capital allowance, ataupun apa benda yang boleh tolak tax dari segi motor vehicle ataupun untuk kereta. Kita boleh ambil yang ini, registration fee, tetapi beli nombor plate tu tak boleh. Road tax dan insurans pun kita tak boleh masukkan. Faham? Jadi sekarang ni berapa harga yang kita boleh masukkan untuk kira tax? Harga yang kita boleh masukkan adalah 131,000. Faham Katakanlah ada lagi satu lah.
You beli secara hire purchase kan? You beli kereta secara loan. Biasanya dekat hire purchase agreement tu, kita akan nampak berapa interest hire purchase tu. Okey, katakanlah interest hire purchase tu bernilai 9,600. Okey, katakanlah you nak buat pinjaman beli kereta ni selama 4 tahun. Katakanlah you nak buat pinjaman installment selama 4 tahun. So macam mana you nak kira cukai dia? Ambil kertas, ambil pen sekarang ni. Okey, list kan. Okey. So sekarang ni kita kenal pasti kos apa yang boleh kita kira untuk tolak cukai. Dua ni saja. Okey. Yang kedua, kita kena kenal pasti berapakah installment kita setiap bulan. Alright. So installment kita setiap bulan adalah 131,000 ni you tolak dengan depo. Katakanlah you punya depo 31k. Okey, 100k kan. 100k ni you bahagikan dengan 48 bulan. So berapa? 100k bagi 48. Berapa? 2083. Okey, kita letak 2083 sebulan. Okey. Lepas tu hire purchase ni, interest ni kita kena bayar kat bank tiap-tiap bulan betul? Ini kita bagikan 48. So bagi 48 apa? 9,600 bagi 48. 200. Maknanya you kena bayar dekat bank sebulan sebanyak 2083 tambah dengan 200. So 2283. Faham Okey, untuk kita kira capital allowance, kita tak boleh masukkan hire purchase interest ni. Kita kena ambil yang principal ni sahaja. Faham Kena ambil yang principal ni sahaja. 2083. Ini education purpose Kalau anda kata 20, sebenarnya pihak bank mesti 2080, last kali dia akan lebihkan sikit. Janganlah ikut sangat. Sekarang ni saya nak bagi education purpose. Okey. So sekarang ni ingat 2083, right. Ini bulanan punya Okey, you bayar di depo sebanyak ini. Okey. So sekarang ni you dah tahu you punya hire purchase you sebanyak you punya harga kereta untuk you tolak tax sebanyak 131. Tapi yang ini new car. So kalau new car, kalau harga 131,000, berapa maksimum you punya capital allowance ataupun qualifying expenditure? Berapa maksimum yang you boleh tolak tax? Siapa boleh jawab? Berapa maksimum yang you rasa you boleh tolak tax? Maksimum yang you boleh tolak tax adalah 100k sahaja. Faham? Okey. Once you dah clear benda ni, sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak kira hire purchase punya pengiraan cukai. Okey. Ini kena letak mati habis ni. Okey. First, you kena kenal pasti qualifying expenditure you sebanyak 100k. Apa benda qualifying expenditure ni? Yang boleh tolak cukai. Okay. So, depo you tadi berapa? 31k. Alright. Lepas tu, berapa pula installment you? Katakanlah you beli kereta ni pada bulan 1. Okay. Pada bulan 1 kita katakanlah you beli kereta ni pada 2018 lah. Okay, you beli pada bulan 1. So installment dia adalah 2083, tolong kira kan, kali 12. Ni depo 31,000. Berapa? 24,996. So 24,996. Okey, 24,996 ni apa? Inilah apa yang you boleh tolak tax pada inilah jumlah
qualifying expenditure you pada tahun 2018. Faham tak? Berapa yang you boleh tolak tax? Itu pun qualifying expenditure you untuk 2018. Sebanyak, tambahkan ni kan? Ni 5,996, betul? Okay, berapa banyak you boleh tolak tax? So, initial allowance dia sebanyak 20% daripada harga 5,996. Okay, initial allowance. Cuba kali 20% je. 5,996 kali 20%. 20%. Berapa? 11,000 11,000 199.2. Okey. Lepas tu annual allowance 11,199. So berapa you boleh tolak cukai untuk year end 2018? Sebanyak yang ini. Faham tak? So berapa harga berapa dia? 11,199 kau kali dengan 2. 22 398. Ini yang you boleh tolak tax dengan you beli Skyline untuk tahun pertama ataupun tahun 2018. Faham? Okey. So untuk tahun kedua pula, so kita kena tahu residual expenditure dia berapa. Residual expenditure ni tolak ni apa? 55,996 tolak 22,398. Okey, 33,598. Alright. So sekarang ni pada tahun year end 2019 okey, year end 2019 you bayar installment lagi kan? Installment sebanyak 2083 kali 12 lagi. So 24,996. Ini berapa yang you installment lah. Okey. Lepas tu you kena tahu berapa jumlah yang you dah bayar kepada pihak bank. You nak tahu jumlahnya, you tambah yang ini dengan yang ini. Berapa kan? 55,996 tambah 24,999. 24,999. 24,996. 55,996 tambah 24,996. 80,992. Okey, so sekarang ni untuk kira capital allowance. Okey, initial allowance dia you nak kira 20% daripada 24,996 saja. Faham tak? Sebab ini you baru bayar, sebab tu you dapat initial allowance lagi. Tapi annual allowance tu you kena kira yang ini tambah yang ini. Bersamaan berapa? Yang ini tambah yang ini tadi 80 apa? 24,996 tambah 55,996. 992. Okey, jadi berapakah you punya penolakan cukai untuk tahun kedua? 20% kali dengan 24,996 you akan dapat, kira ya, 20% kali 24,996 kali 20%. 4,999. 4,999. Pening kali ni. Semua 999 ni. Lepas tu 20% kali 80,992. Kau biar betul. 80,992 kali 20%. Kali 20%. Okey, 16,198. Perang. Ni tambah ni apa? Ya. Okey, jadi pada tahun kedua you boleh tolak cukai sebanyak 21,197. Faham tak? Ni pada tahun kedua. Okey, di mana initial allowance tu
tu you kena based on berapa installment pada tahun ini sahaja. Annual allowance tu yang ini tambahkan dengan yang ini. Faham So you dapatlah pada tahun kedua punya year end 2019 berapa. Macam tu juga year end ni boleh nampak. Okay, macam tu juga dengan year end 2020. Boleh nampak Saya dia yang tak nampak. Tak apa lah. Boleh? Boleh Boleh. Okay, so sekarang ni year end 2020. Okay, year end 2020 you, macam biasa you kira pula installment dia 18, 19, 20. Okay, installment dia macam biasa 2083 kali 12, betul? You akan dapat macam ni juga. Macam ni 24996. Okay, so initial allowance dia sebanyak berapa? 24996 kali dengan 20%. You akan dapat 49999. Faham Lepas tu annual allowance dia 24996 you kena tambah dengan 24996 you kena tambah dengan 55996. Berapa? Lagi sekali 24996. 105,988. Tapi saya dah cakap qualifying expenditure dia sampai 100k. Bermakna maksimum you boleh dapatkan annual allowance ni adalah 100k kali dengan 20%, bermakna 20k untuk annual allowance untuk year end 2020. So you boleh tolak cukai sebanyak 24999. Faham? Okay, so kita tengok juga residual expenditure dia. Okay, macam mana nak dapat residual expenditure? Yang ini, okay, kau tolak yang ini dapat yang ini. Alright, yang ini kau tambah yang ini jap. Kau tambah yang ini. RM58. Lepas tu kau tolak yang ini. Berapa residual expenditure dia? 37 397. Tak nampak? 37397 residual expenditure dia. Okay, 3 apa ni? 37 397. Ini adalah baki yang you boleh tolak sebenarnya. 37 397. Okay, so sekarang ni yang ini, okay, ditolakkan dengan yang ini. Berapa? $12,398. Ini residual expenditure Maknanya tahun 2020 nanti, year end 2020 nanti, 2021 lah, maksimum yang you boleh tolak cukai adalah sebanyak yang ini saja. Apa yang terbaki saja. Faham tak? Ini untuk year end 2021. Tapi untuk year end 2020 yang ini. So ini adalah berapa yang you boleh tolak cukai kalau you beli Skyline. Pada tahun ini, pada tahun 2018 you boleh tolak cukai sebanyak 22,000. Pada tahun 2019 you boleh tolak cukai sebanyak 21197. Pada 2020 you boleh tolak cukai sebanyak 2499. Okey. Dan pada tahun 2021 you boleh tolak cukai sebanyak yang ini saja. So you tambahlah berapa cukai yang you boleh tolak. Ini saja yang you boleh tolak. Sebab this is the residual expenditure yang you ada sekarang. Okay. So kalau faham, reply faham. Alright.
So siapa faham reply faham, tak faham pun reply tak faham. Okay, macam ni ada komen macam ni? Soalan? Tak ada soalan. Ya, tak, dia bagi tahu. Mana soalan tu? Potongan ni hanya boleh pakai untuk kereta kalau saya nak beli Superbike. Okay, so potongan ni untuk kereta sahaja. Alright, Superbike saya tak pernah dengar lagi Superbike kita buat macam ni, kan? Tapi kalau Superbike tu untuk apa? Untuk bisnes. Okay? Superbike tu untuk bisnes boleh, kan? Tapi sebenarnya tak boleh. Bisnes apa yang pakai Superbike? Faham tak? Ini adalah kereta yang kita gunakan, okay, yang business owner gunakan. Alright? So kena guna ni. Macam tu juga you nak kira kalau you beli mesin ataupun apa sajalah secara hire purchase. Guna je formula ni. Cumanya kereta ni dia ada qualifying expenditure dia 100k. Tapi untuk mesin semua, everything selain daripada kereta, unlimited. Okay? You beli mesin untuk business, unlimited. Alright? Tak ada masalah. You boleh beli you boleh kurangkan cukai sebanyak itu juga. Okay? So itu sahaja saya punya penerangan untuk hari ini. Alright? 2496 installment 20. Ini saya rasa ada kesalahan sikit ya. Okay, sebab dekat sini kita tak boleh ambil 2496 ni. Faham tak? Okay, sebab apa? Cuma kau tolak jap 100k. Tolak 5596. Tolak 100k tolak 5596. Okey, tolak 24996. Berapa? 19. Sorry, yang ini kita boleh ambil sampai yang baki saja. 19 apa? Baki 19008. Untuk initial allowance ni 19008 ni. Dekat sini 19008. 19008 ni kali 20%. Berapa? 31 ni. 3801.6. Inilah dia initial allowance untuk tahun yang ini. Sebab apa kita tak boleh ambil total? Sebab saya dah kata qualifying expenditure 100k. Okay, maknanya you hanya boleh tolak cukai sebanyak berapa yang sehingga 100k saja. So that's why 19008 lah. Kali dengan 20%, dia akan jadi 3801.6 tambah 20,000, dia akan jadi 20,000 kan? 23,801.60. So inilah dia berapa banyak jumlah cukai yang you boleh tolak, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Year 1, Year 2, Year 3 and Year 4. Mudah bukan? Bagi saya amatlah mudah untuk benda-benda macam ni. Sebab memang hari-hari kita menghadap benda ni. Okay. So siapa yang tak faham untuk pengiraan cukai untuk kereta hire purchase, okay, boleh layari pakarcukai.com.my dan boleh bertanya dengan kita punya person in charge untuk tahu lagi. Oi, macam mana aku nak dapat penolakan cukai ni? Kan? So, ilmu cukai ni sangatlah luas tuan-tuan. Okay, perkemaskan cukai-cukai tuan-tuan untuk tahun ni. Kalau tahun lepas dah tak sempat, tak apa. Kalau tahun lepas ada beli kereta, kita boleh bantu buatkan benda ni. Okay. So, saya rasa itu sahaja daripada saya. Aizat Ruslan, Genuine Consultancy Accounting Service anda. Kita berjumpa lagi di waktu yang sama, di waktu yang sama, di hari Isnin sampai Jumaat, jam 12 hingga 12.30. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.